Selamat petang semua. Saya Yun Bing, korang boleh panggil saya Bing. Saya amat bersyukurlah kepada yang amat berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim kerana datang visit KMPP, dan kami semua pelajar KMPP sangat excited untuk jumpa you. Soalan saya, seperti yang amat berhormat dan moderator cakap, pendidikan itu sangat penting untuk seseorang murid kerana dia boleh menjadi jalan keluar kepada seseorang murid. So, soalan saya, menurut Akhbar The Star, dijangka 20% graduan SPM tidak akan melanjutkan pelajaran di IPT tetapi turut terlibat dalam e-hailing seperti menjadi Grab driver, food vendor deliverer dan penghantar parcel yang kurang produktif berbanding dengan pekerjaan yang profesional seperti jurutera, doktor dan peguam. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mengalami masalah kewangan seperti mengalami masalah kewangan yang menyebabkan mereka terpaksa bekerja untuk mengurangkan beban keluarga. Pada masa yang sama, mereka juga beranggapan bahawa graduan IPT akan dibayar gaji sama seperti mereka yang hanya memegang sijil SPM. So, apakah inisiatif kerajaan untuk menangani isu ini? Itu sahaja. Okey, terima kasih. Soalan susah lah tu maknanya. Baik, terima kasih anda Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang sangat baik. Tapi saya nak, pertamanya saya nak tegaskan bahawa di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, apatah lagi dengan adanya ekonomi madani yang baru diluncurkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kita telah menetapkan beberapa prinsip yang sangat tegas berkaitan dengan pendidikan. Pertama, no one is left behind. Tiada siapa yang wajar dipinggirkan daripada pendidikan. Sebab itu anak-anak, bila soalan berkaitan dengan SPM itu, kita adalah kementerian yang paling berani mendedahkan bahawa 30,000 anak-anak kita keciciran semasa SPM yang lalu. Tetapi intervensi yang kita lakukan juga sangat efektif. Dalam 30,000 itu, 10,000 anak-anak ini telah berjaya merayu dan membuat peperiksaan SPM semula untuk memastikan peluang pendidikan mereka diberikan semula. 10,000 ini anak-anak adalah peluang yang kita nak pastikan sekali lagi tiada siapa yang wajar dipinggirkan. Dan saya juga ingin menegaskan bahawa yang kedua adalah peluang untuk TVET. Yang Amat Berhormat telah pun menegaskan sebentar tadi bahawa peluang selepas ini akan lebih luas dengan pelaburan-pelaburan yang masuk dan juga dengan peluang-peluang pekerjaan khas apabila kita menandatangani perjanjian kelak dengan Tesla, dengan Elon Musk dan sebagainya. Jadi TVET ini juga sangat penting. Yang ketiga anak, di sini saya nak maklumkan bahawa kolej matrikulasi harus menjadi peneraju STEM negara. Dan anak-anak mesti pastikan bahawa anak-anak mesti terus bersama-sama dengan kerajaan pada ketika ini menentukan hala tuju STEM negara. Jadi 3 perkara ini sangat penting. Ya, sebab itu anak-anak, dalam kita bercakap tentang pendidikan ini, pastikan bahawa kita punya hala tuju ini mesti jelas. Sebab itu kita buat banyak inisiatif termasuk untuk tingkatan 6. Sebelumnya anak, tingkatan 6 adalah melalui tawaran yang kita berikan kepada rakan-rakan anak-anak ini. Tetapi hari ini kita berikan kuasa autonomi kepada pengetua untuk mencari balik anak-anak yang tercicir ini tetapi masuk balik dalam tingkatan 6. Tingkatan 6 juga tidak dikenali lagi sebagai tingkatan 6 tapi sebagai College Pra-Universiti Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Jadi inisiatif-inisiatif ini penting Bang. Mana Bang tadi? Bang untuk memastikan bahawa tiada siapa yang tercicir daripada pendidikan negara. Terima kasih Bang. Soalan yang sangat pintar. Terima kasih. Okey, saya kira YB sudah menjawab soalan kamu ya. Baik, kita buka lagi lah pada soalan. Okey, mana dulu kita bagi perempuan pula. Indian depan ni, Indian girl depan ni. Ya, kamu. Good afternoon Yang Amat Berhormat Dato' Sri.
I'm Divyashni Saravanabhava, a life science course student here. My question is, what is Datuk Seri's vision of Malaysia and Malaysia's education system in another 5 or 10 years? Thank you. Oh, why do you ask me difficult questions? Alright, saya terangkan tadi, untuk negara ini maju, kita harus dia melakukan sedikit anjakan. Dulu kalau teori sains sosial, dia sebut anjakan paradigma. Anjakan paradigma itu pula diperkenalkan oleh seorang pemikir nama dia Thomas Kuhn, K-U-H-N. Dan Thomas Kuhn menyatakan, paradigm shift itu, you kena tukar. Sudah kena sedia tukar seluruh pendekatan dan sistem kerana keadaan sudah berubah. Yang saya syorkan sekurang-kurangnya, anjakan paradigma maknanya, untuk masa depan, kita mesti tumpu mutu pendidikan. Pertama tentu, access, democratization of access to quality education. Maknanya peluang yang seksama yang disebut oleh Fadlina sebentar tadi, ya, no one, tidak ada siapa yang harus tercicir. Jadi kita ada pendemokrasian mutu pendidikan. Maknanya semua berhak. Tapi kalau sekarang ni berhak, nama saja berhak. Kami sekolah di Maning Urai, sekolah di Kapit Sarawak dengan sekolah di Pulau Pinang atau Kolej Melayu Kuala Kangsar. Kan ada kesenjangan. Sebab itu, sementara tidak menyekat, menghalang sekolah-sekolah terkenal ini naik, kita harus usahakan kemudahan tambahan bagi sekolah-sekolah terkecil. Bulan lalu saya perkenalkan satu lagi konsep. Saya nak buat satu jenis sekolah. Seperti sekolah menengah sains, satu sekolah menengah asrama penuh bagi kelompok yang paling miskin di negara kita. Jadi kita ada sekolah yang memberi ruang kepada anak yang paling miskin, dan tentunya kalau dia paling miskin, keputusan dia tidak sebegitu pintar. Tapi kita beri dia peluang. Dan itu bagi makna manusiawi, memberi keadilan kepada semua. Ini beberapa pendekatan baru. Kemudian saya sebut transformasi digital. Jadi pendidikan kita rombak. Tapi bagaimana kata transformasi digital, ya, connectivity pun tak ada. Ya, semua bercakap dulu pun hari-hari DNB, internet, 5G, 4G. Tapi luar daripada ini. Saya ke umpamanya dari Alostar ke Baling, dari Baling ke Seberang Jaya, setengah lebih tempat tak ada akses, tak ada internet. Jadi hal-hal ini harus diperbaiki. Maknanya future education itu punya persiapan prasarana, ya, bukan saja sekolah atau makmal atau perpustakaan, tetapi connectivity yang sangat baik. Dan melalui Starlink yang Elon Musk ni, kita dah beli kemudahan-kemudahan itu supaya di mana-mana college, sekolah, universiti yang tidak ada connectivity, kita akan pasang di bumbung supaya dapat rangkaian. Kita dah mula beli 40, tetapi tak cukup. Kita mungkin perlu 4,000 dan kita akan cuba memenuhi keperluan itu. Kemudian, subject matters. Kalau 20 tahun dulu, climate change has never been an issue, not a subject in our education. Ataupun food technology, digital transformation yang disebut tadi. Jadi hal-hal inilah pihak perancang di Kementerian Pendidikan harus memikir, merencanakan supaya dapat memenuhi keperluan masa akan datang. That's essentially our vision for education in this country. Terima kasih. Baik, kita ambil lagi soalan. Kita bagi sebelah sini pula. Okey, yang depan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Akmal Syahmi bin Yuzrain daripada Kolej Metrikasi Pulau Pinang. Saya nak tanya Datuk Seri sebab saya baru masuk 18 tahun dan pada 12 Ogos ni bakal mengundi. So saya nak tanya Datuk Seri, adakah pengundi baru 18 tahun ini
bakal mencorakkan dimensi atau mengubah landscape politik negara. Terima kasih. Baik. Malaysia memperkenalkan hak mengundi dari 21 turun ke 18. Jadi kelompok ini tentunya punya pengaruh kerana jumlahnya juga besar dan mereka belum mengundi sebelum ini. Jadi apakah mereka akan mempengaruhi? Tentunya umur 18 sampai 21 atau katakanlah 18-25 itu akan menentukan corak politik Malaysia. Sebab itu anak-anak harus fikir, nak tentukan corak politik Malaysia ni corak mana? Aman, merangkul semua kaum, ada dasar ekonomi yang jelas, menarik pelaburan kerana menjamin masa depan saudara. Saudara bawa umpamanya pengalaman macam setengah negeri yang tidak ada pembangunan, yang pelabur takut nak pergi. Kulim High Tech itu kebetulan projek persekutuan. Infineon yang datang itu, walaupun ada orang klaim dia bawa, tak betul. Sebab 2 bulan yang lalu dia datang kepada saya, minta jaminan, betulkah kerajaan ini stabil? Betul tak Anwar dan kerajaan akan kekal 5 tahun? Betulkah dasar ekonomi tidak akan dirubah? Lepas itu barulah dia setuju. Jadi saudara, mengapa saya susah payah dengan rakan-rakan saya di MITI, di Kementerian Ekonomi dan lain-lain cari pelaburan? Sebab itu saja jaminan pekerjaan bagi anak-anak. Negara sebagai satu negara tanpa pelaburan asing tak mampu menambah peluang pekerjaan. Dan peluang pekerjaan bukan 1-2 ribu, puluh ribu, ratus ribu ini perlukan. Jadi kita ada Rongshan dari China, Aramco dari Arab Saudi. Ketua Aramco, Nasir, jumpa saya masa Energy Summit 3 bulan lalu. Apa dia kata? Dia kata, Prime Minister Anwar, Aramco, syarikat oil and gas terbesar di Arab Saudi, ambil keputusan untuk memperluaskan pelaburan dia di Johor. Ya, itu Aramco. Yang Pertuan Agong menunaikan fardu haji di Mekkatul Mukarramah, berjumpa Muhammad bin Salman, putera diraja dan Perdana Menteri Arab Saudi. Yang Pertuan Agong sampaikan kepada saya, Muhammad bin Salman sampaikan salam kepada Perdana Menteri. Dia tulis surat undang saya ke Arab Saudi, dan dia bagi tahu kepada Yang di-Pertuan Agong, dia mau Arab Saudi mau jadikan Malaysia ini sebagai pusat pelaburan Arab Saudi di Asia Tenggara. Petang nanti 7.30 petang nanti, sahabat saya Presiden Turki Tayyip Erdogan akan menelpon saya video conferencing untuk menyatakan bagaimana pelaburan daripada Turki, termasuk untuk membantu menyiapkan, membina drones di Malaysia. Kerana Turki di antara negara paling berjaya dalam menghasilkan drones dan menjualnya kepada Ukraine, Russia dan kepada banyak negara. Ini petang ini 7.30. Saya kirim salam. Boleh nak kirim salam kat dia? Ya. I tell him, I said, Brother Tayyip Erdogan, President, I met students in College Matrikulasi. They asked me to send my respects and salams to you. Boleh? Okey, saya akan buat, insyaAllah. Wah, hebat, you know. Kirim salam kat Presiden Turki. Baik. Mengapa saya sebut perkara ini? Ini ada relevan dengan soalan saudara. Jadi nak pilih kerajaan itu, kena pilih juga dasar yang jelas dan masa depan kita. Jangan ikut marah saja. Tengah marah je. Dia panggil Perdana Menteri bodoh. Perdana Menteri bohong. Hari-hari. Tapi tak apalah, sabar nak buat macam mana kan? Kerana ini politik picisan begini. Ya, hari-hari Perdana Menteri bodoh, Perdana Menteri penipu. Saya tipu apa? Perdana Menteri khianat Islam, Perdana Menteri ikut Cina, ikut DAP. Apakah itu cara politik? Saya ambil sikap yang baik. Siapa saja dalam tim, dia bagi pandangan yang baik, termasuk DAP, Anthony Loh, kerja tiba.
Tapi yang Perdana Menteri saya, ketua saya buat keputusan muktamad. Tetapi kita rangkul semua. Janganlah buat ada permusuhan. Oh, khianat kepada Islam. Saya tanya, saya khianat di mana? Peruntukan Islam kita tambah. Peruntukan untuk perkembangan Islam kita tambah. Peningkatan bahasa di Dewan Bahasa, Institut Terjemahan, saya tambah. Karya-karya bahasa, karya-karya agung, saya pastikan ditambah. Tetapi orang tak mau dengar itu. Dia dengar orang ini, dia walak, dia terima. Kerana dia pakai serban kepiah, dia bohong buta apa. Ini sebab saya kata education, pendidikan itu penting. Buat saringan, dengar, ya. Tak selesai. Hari-hari Perdana Menteri bodoh, Perdana Menteri penipu. Itu hari-hari yang kita dengar. Jadi saya harap anak ambil keputusan yang bijak. You decide what is best for your country. You must take a position. Enough of this nonsense. You nak beda pendapat tak apa. Jangan hina orang. Jangan hina dia kerana warna kulit. Jangan hina dia kerana berlainan kaum. They are one Malaysian family. Work together. Love one another. Ya. Itu penting. Dan kalau untuk itu, pastikan. Ya. Kerajaan perpaduan, kerana ini dasar kita. Yang tak kena apa lagi. We work very hard. You banding 3 tahun yang dulu, 4 tahun, mana ada pelaburan macam ini? Mana ada perubahan tentang bidang pendidikan seperti ini? Mana ada komitmen untuk noktahkan kemiskinan tegar macam sekarang? Mana ada komitmen dah puluh tahun masalah tandas? Kalau saya tanya pengetua, ni tandas ni problem dia berapa tahun dah? Lama, ya. Lama dah. Now, Alhamdulillah, you have a government yang care for you. Jadi, itu jawapan saya. Dari kian salam keluar semua, ambil keputusan bijak to secure your future. Ya, saya dalam masa singkat ni nak 76 tahun, walaupun nampak muda. Ya, sudah. Ini dan kalau anak-anak tahu hidup saya ini banyak derita. Ya. Masuk keluar penjara, kena pukul setengah mati masa dulu, kerana saya pegang pada prinsip. Sekarang Allah takdirkan saya jadi Perdana Menteri. Saya tak mau kezaliman yang berlaku seperti dulu. Saya tak mau hina orang, hina kaum, hina warna kulit. Saya kasih pada negara ini. Saya nak jayakan negara ini. Saya nak buktikan bahawa Malaysia can be a great country with this type of young people. Baik, terima kasih Datuk Seri. Jadi saya boleh rangkumkanlah ya tentang apa soalan yang pelajar tu tanya tadi, iaitu kita boleh katakan bahawa agenda ekonomi madani ini sebenarnya bersifat menyeluruh dan memberi keberuntungan kepada kita terhadap seluruh rakyat Malaysia, tak kira tanpa lapisan masyarakat, apa bangsa sekalipun, semua akan menikmati agenda ekonomi madani ini. Okey, jadi saya buka lagi soalan. Yang mana satu ni? Wah, laju. Okey, ambil mikrofon kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Muhammad Daniel. Saya berasal dari Kampung Melayu Pulau Pinang. Sebenarnya Datuk Seri, saya dah penat dah dengan orang-orang yang menunggang agama, yang tunggang agama untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada ini, Datuk Seri. Saya betul-betul penat. Betul tak adik-adik semua? Betul tak adik-adik semua? Dia orang tunggang agama untuk jatuhkan kerajaan ini. Bagi saya itu adalah satu perkara yang tidak patut dilakukan. Jadi saya ada satu soalan untuk Datuk Seri. Apakah harapan Datuk Seri untuk anak muda di Pulau Pinang ini? Betul tak semua? Betul tak? Ya, silakan Datuk Seri. Minta maaf, saya tak boleh nak kawal perasaan dia. Minta maaf Datuk Seri. Baik, terima kasih. Soalan itu soalan yang berat. Ya, soalan yang berat. Kerana kita sebagai orang Islam banyak. Kalau orang bagi tahu saya, macam di Kedah baru-baru ini, sokong parti saya
masuk syurga. Tak sokong, lawan Allah. Ada cakap macam itu? Tak betul, saudara. Parti ni wahana. Masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kelemahan. Ya. Saya lihat dengan seorang ustaz, dulu di Pulau Pinang. Sekarang dia pergi di Kedah kempen. Dia orang hantar kepada saya. Dia kata, Perdana Menteri ni keliru. Perdana Menteri tak kerti buat kerja. Dia bodoh. Dan dia ni orang tak suka. Mana-mana pi kalau dia bercakap dalam televisyen orang tutup. Ustaz. Kemudian dia kata tambah pula. Baru ni Maybank pun kutuk dia. Kata ekonomi Malaysia tidak ada hala tuju. Sudah. Tak apalah, bukan semua orang suka saya. Betul. Saya pula keras lawan rasuah. Jadi orang-orang yang kaya-kaya sakau rasuah, dia tak suka saya. Saya tahu. Dia kaya. Dia ada pengaruh. Dan kadang-kadang dia guna juga orang-orang yang penunggang agama ni. Baik. Jadi anak-anak kena tahu ini. Maybank itu ada ratusan orang. Seorang bagi pendapat itu dan Maybank bagi kenyataan yang menyeluruh bahawa pelaburan masuk kerana orang yakin dengan Malaysia. Tapi tak apalah kalau dia tak setuju satu dua perkara. Macam anak-anak sekarang. Ha? Yang ada ni, satu dua kata, dia setuju dengan Anwar bidang ini. Dia kurang setuju bidang ini. Tak apalah. Tapi janganlah panggil bodoh, keliru, penipu. Ini jadi, dan dia guna pula alasan agama. Kita akan tegakkan Islam. Dan kita tidak mahu Anwar sebagai Perdana Menteri jadi alat oleh China. Alat di mana? Bagi satu bukti. Saya tanya di parlimen. Saya tanya. Kerana saya Perdana Menteri pertama sejak mereka tahun 1957 yang bagi ruang Prime Minister's question time. You can ask any question, I will be there to answer the question in parliament. Ya. Tanyalah di situ. Buat apa maki di luar? Dan mudah-mudahan contoh ini kita pelajari. Kita perlu agama. Kita yakin dengan Islam. Tapi kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu murni. Jangan angkat parti lebih pada itu. Jangan angkat orang lebih pada itu. Ini saya harap anak-anak faham. Okay, terima kasih Datuk Seri. Lagi tu Datuk Seri boleh tak saya nak minta izin nak bergambar? Baik, okey. Boleh. Bagi mic. Sambung. Okey, terima kasih. Ambil cepat. Baik, kita boleh teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Kita bagi wanita pula. Asyik lelaki saja. Okey, yang belakang sekali tu. Belakang sekali. Ya, yang berdiri tu. Belakang sekali. Boleh tak? Okey. Good afternoon, Yang Amat Berhormat. My name is Karina Kaur. First and foremost, it is our greatest pleasure to have you here with us today. It cannot be denied that most of us here are aspiring healthcare workers. But now the public healthcare system is in a crisis since there are many healthcare workers who are under contract. So my question is, how the government is going to cope with this issue so that we students would not have any doubts to further our studies in medical field? Thank you. Terima kasih. Jawapan saya, perkembangan yang ada sekarang, jangan ganggu pemikiran saudara, anak-anak. Anak-anak harus tumpu. Kalau nak sambung dalam bidang kesihatan, sambung. Kerja menyelesaikan masalah itu kerja saya dan kerajaan. InsyaAllah kita akan selesaikan. Ya. Berapa puluh ribu contract workers, doctors dan sebagainya. Ya. Berapa Perdana Menteri dah. Tak ada penyelesaian. Bergaduh, boycott, ya. Buat mogok, bantah, tak ada penyelesaian. Tapi bila kita ambil alih kerajaan dalam masa beberapa bulan, menurut keupayaan kita, segera kita luluskan, mengesahkan
Daripada guru doktor kontrak itu kita ambil 4,000 kita masukkan dalam sistem kerajaan tetap. So maknanya in 1 year we resolve 4,000. Dan saya kata bagi saya 3 tahun saya selesaikan. Why can't we resolve this immediately? Because it will involve a lot of money, a lot of funds. And the country kena ada planning dia untuk selesaikan. Tapi yang bedanya dengan dulu apa? Masa dulu parti-parti itu ada semua. Pasal apa tak selesai? Pasal apa tak ambil tindakan? Ya, kerana tidak prihatin. Bersyarah saja berdegar-degar. Maki orang sana, maki orang sini. Cerca orang sana, cerca di sini. Tetapi kita, alhamdulillah, Dr. Zaliha, Menteri Kesihatan, bawa berulang kali di Jemaah Menteri. Dan kita cari jalan dan KPPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, Ketua Susah Negara, Dr. Salahuddin berada di sini. Kita selesaikan in 3 years. Maknanya this year 4,000 lebih selesai dan dalam 3 tahun kita selesaikan. So don't worry, finish your studies, your education. We will, God willing, insyaAllah, help you as much as we can. Okey. Baik, saya harap Datuk Seri dah menjawab soalan kamu tadi ya. Sekarang kita nak buka lagi soalan. Okey, yang baju biru. Sebelah. Ya, sebelah kamu tu. Pakai kacamata tu. Okey. Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berhormat Fadlina Siddiq dan moderator bagi program pada hari ini. Saya ada soalan berkenaan dengan peranti siswa. Adakah kerajaan kini, kerajaan perpaduan mempunyai idea yang sama seperti kerajaan sebelum ni? Okeylah, kita tolak tepi dulu unsur politik. Adakah kerajaan perpaduan mempunyai idea yang sama untuk mengedarkan peranti siswa sebagaimana kerajaan sebelum ini berjaya lakukan? Sebab saya pasti kebanyakan pelajar B40 tak ada kemudahan. Sebab kalau kita nak depends on macam handphone saja memang susah. So itu saja soalan daripada saya. Spending. Sekian, terima kasih. Semua you bagi tahu problem dulu. You dah tahu. Terima kasih. Soalan susah saya jawab Baik, terima kasih Ananda. Pertamanya Ananda, kita memang memberikan perhatian penuh kepada isu peranti ini. Kerana apa? Kerana dalam 7 teras elemen utama di Kementerian Pendidikan Malaysia, salah satu yang kita sebut sebagai menangani kemiskinan multidimensi. Dan kemiskinan multidimensi ini adalah salah satunya adalah miskin peranti. Ya? Jadi sebab itu juga dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang lalu kita telah luluskan juga satu dasar yang cukup penting, dasar pendidikan digital. Ya? Bila dasar ini kita telah pun luncurkan dan juga telah pun sahkan, maka apa yang penting adalah soal ekosistem digital itu sendiri. Dan salah satu ekosistem digital yang mesti kita tangani dengan segera adalah soal peranti. Dan itu anak-anak, kita juga mengambil perhatian dan saya setuju dengan anak-anak tadi bahawa memang antara tumpuan kita adalah untuk menumpukan kepada isu peranti yang pastinya bukan sahaja untuk memastikan kemiskinan multidimensi ini dapat kita tangani, tetapi juga khusus untuk anak-anak B40. Jadi insya-Allah dalam perancangan kita itu memang ada dan sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah pun mengumumkan dalam belanjawan yang lalu, ya, peranti 50,000 peranti ini, tapi bukan untuk anak-anak jadi untuk kegunaan pendidikan ini, ya. Jadi peranti ini memang dalam perhatian kita dan kita mendapat banyak sokongan daripada pelbagai pihak untuk memastikan peranti ini cukup. Insya-Allah dalam masa terdekat kita akan pastikan kerana proses digitalisasi ini dan connectivity, internet connectivity ini tidak akan mampu kita tangani tanpa adanya peranti-peranti yang cukup untuk anak-anak. Jadi jangan risau, kita akan pastikan cukup insya-Allah. Tapi kena janji, boleh? Janji gunakan dengan baik dan betul. Boleh? Terima kasih anak-anak. Okey. Jadi untuk makluman semua, kita akan tamatkan kita punya sesi dialog ni pada pukul 4 lebih kurang. Jadi saya nak buka 2 soalan saja lagi, 2 orang saja lagi. Boleh? Okey, sebelah sini seorang, sebelah sana seorang. Okey, sebelah sini yang mana satu?
Oh, banyak sangat nak tanya soalan ni. Okey, kamulah yang baju biru tu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, saya Rashdin Muhammad Luqman bin Raja Salim, jurusan Sains Hayat, berasal daripada Sungai Petani, ingin mengajukan soalan kepada yang amat berhormat. Soalan saya berbunyi begini. Kenapa allowance bagi pelajar matrikulasi tidak meningkat dari dahulu, tetapi nasi lemak dahulu 70 sen, sekarang? Kejap. Minta maaf. Tadi saya lupa bagi penutup tadi kat Datuk Seri. Dah, bagi orang lain. Bukan, saya... Dah, tak boleh. Saya nak bagi... Dah. Masa dah mencuburi, minta maaf. Okey, minta maaf. Kena ikut peraturan. Maaf ya. Nasi lemak dahulu 70 sen, tetapi sekarang RM2. Perbelanjaan satu hari mengambil lebih daripada RM15 dan seminggu mengambil RM105. Hampir atau lebih RM420 mengambil untuk sebulan. Ni baru makanan, belum lagi termasuk mobile data, stationery, barang keperluan mandi, buku belajar, dan bagi perempuan lagi banyak lagi barang yang perlu beli. Okey. Let me respond. Biar saya respon. Kalau pelajar dari jauh lagi susah. Alright. Harga barang semakin lama semakin meningkat, tapi allowance tidak meningkat. Alright. Apakah pendapat Datuk Seri? Baik. Dia negara ini kena dengar betul-betul ya. Semua orang nak. Saya Menteri Kewangan pergi ke polis nak. Pergi rumah dia nak prepare rumah dia. Saya pergi ke Sabah, dia kata orang miskin, dia perlu duit. Saya pergi ke rumah tentera, Lokawi, internet tak ada, air tak cukup. Saya pergi ke Baling, orang miskin ramai. Saya pergi ke kawasan Felda, lampu jalan pun tak ada. Pusat dialisis tak ada. So, kita kena fikir. Kalau kita ada 10 bilion, kita kena atur. Saya boleh ambil alih 8 bulan. Saya tak boleh selesai semua masalah. Soalan yang sepatut sudah tanya, mengapa perkara ini tidak dikendali dengan begitu baik sebelum ini? Sebab itu saya kata, langkah pertama yang saya buat, saya tak izinkan siapa jadi Perdana Menteri, Menteri Kewangan, jangan ambil wang negara. Jangan rasuah. Supaya wang boleh dijimatkan, boleh bagi balik kepada rakyat. Baik. Apa yang kita janjikan? Kita janjikan education should be free. Tetapi dia tak termasuk allowance dan lain-lain. Tak ada negara di dunia yang mampu lakukan begitu. Jadi, but still, ada orang susah. Kita terpaksa do it in phases. No. Saya boleh jadi popular dan tipu macam orang lain. Okey, insyaAllah bulan Madani ini, belanja Madani saya akan tambah. Tak boleh. Saya kena tengok berapa jumlah ada wang. Kesihatan, klinik rosak banyak. Doktor kontrak kita kena ambil berapa bilion lagi. Kita kekurangan nurses banyak. Universiti kena tambah. TVET kena ada additional courses. Ya. Jalan-jalan kampung tak terurus. Ya. Sekolah-sekolah baru diperlukan. Ini semua kena fikir. Sebab tu saya kata ke anak-anak, perlunya membaca dan mengetahui. Apakah jawapan saya kata no? Tak. Tapi saya nanti beritahu, kita boleh buat cara peringkat. Sebab apa saya tak ambil gaji sebagai Perdana Menteri? Sebab senang saya jawab. Sebelum ini, orang yang paling kaya, ada harta di Australia, ada harta di Amerika, bilion-bilion, dia ambil juga gaji. Saya tak ambil gaji Perdana Menteri sebab saya tak mau dalam keadaan orang susah, saya senang seorang. Saya bukan miskin. Perdana Menteri ini kereta dibagi, pengawal ada, pesawat kerajaan ada, helikopter kerajaan ada, ya, semua ada. Tetapi saya nak gunakan kuasa, nak kurangkan beban rakyat. Sebab tu saya manifesto ni pilihan raya, saya tak mau janji-janji yang kaut-kaut. Ya. Setengah orang dia tak tahu pun. You nak janji saya akan keluar bagi 2 bilion ringgit. You tahu ke berapa pendapatan negara? Kalau pendapatan negara, saya katalah ya, macam tadi saya sebut,
Kalau pendapatan isi rumah, bapa dan ibu campur, ada pendapatan 4,000 sebulan. Anak 6, belanja makan, belanja persekolahan dan sebagainya, cukup tak cukup. Ya. Jadi dia kena belanja ikut keupayaan. Adam Smith ini ialah pakar pemikir ekonomi ulung. Dia tulis The Wealth of Nations, satu buku, satu lagi pasal moral, I can't remember, on the philosophy of economics. Kata dia dalam Wealth of Nations, mengurus ekonomi macam mengurus ekonomi rumah tangga. Jadi kita cuba selesaikan ikut prioriti. Orang tanya saya, pendidikan prioriti apa? Prasarana asas. Berapa jumlah belanja? 1.4 bilion. Dari mana wangnya? Kita kena carilah. Tandas saja. Pasal apa saya nak repair rumah polis? Kita minta jaga keamanan. Tengah malam, tempat susah. Balik rumah, tandas rosak. Rumah bocor. Jadi saya kata, beri segera. Jadi saya lulus segera 200 juta ringgit untuk repair segera rumah-rumah polis ni. Tentera pun begitu. 200 juta repair segera. Ya. Jadi, dan kalau saya lihat umpamanya, di kalangan orang-orang kampung, yang paling miskin, pesawah padi. Pesawah padi. Banyak di Kedah, di seberang perai ni. Ya. Di Krian, Sungai Manik, Kelantan, Terengganu. Ini miskin. Jadi, sampai kepada saya. Saya tak mau jadi macam dulu. Nothing happens. Berpuluh tahun dah macam itu je. Jadi saya kata, okey, kita kena buat. 5 musim, 2 tahun. Sekarang ni, 1 musim, setahun. Jadi biar pendapatan tingkat. 5 musim, 2 tahun, berapa infrastrukturnya? Perparitannya, irrigation, drainage, tambahan soal baja dan lain-lain. 3 bilion ringgit. Saya kena cari. Pasal apa tak buat sebelum ini? Kerajaan sebelum ini? Itu tanya mereka. Saya mesti buat. Saya mesti cari wang bagi dapat. Tetapi itulah saya katakan, ikut keutamaan. 3 bilion ringgit bukan terus-menerus tahun ini. Kita boleh mulakan ikut estimate dalam 600 juta dan selesai dalam 3 tahun. You tahu Kelantan banjir ni habis harta. Tiap tahun banjir. Program tempatan banjir tak jalan. Ada program tempatan banjir, ada orang nak ambil komisen nak sakau. Saya jadi menteri, terus saya stop. Saya buat kontrak semula. Saya dapat jimat 1.8 bilion ringgit daripada kerajaan dulu. Tebatan banjir maknanya flood mitigation. You don't do that, our people suffer. Siapa dia? Yang paling miskin. Orang kaya-kaya tak duduk di pinggir-pinggir sungai. Tapi kita kena jaga mereka. Jadi kita tambah. Berapa jumlah? 15 bilion. Saya selamat 1.8 bilion. 800 juta saya hantar ke Johor, Kota Tinggi, sebab banjir di Kota Tinggi serius. 1 bilion saya hantar ke Kelantan, walaupun Kelantan itu dikuasai oleh PAS. Orang PAS kata Anwar zalim, tak bagi bantuan. Dan ada orang PAS percaya kerana yang bercakap itu ustaz atau pakai kepiah putih. Kenyataannya, sejak saya jadi Menteri Kewangan, peruntukan ke Kelantan paling tinggi dalam sejarah. Dan tebatan banjir 1 bilion saya luluskan baru ini untuk membantu Kelantan mengurangkan masalah banjir. Jadi saudara, anak-anak, bukan saya nak bebankan anak-anak dengan masalah ini. Ini masalah saya. Masalah kerajaan. Tapi saya nak anak-anak matang. Dengar orang dia boleh cakap. Ya, tetapi kita buat. Ada berapa puluh perkara yang keutamaan. Saya kata,
nak bayangkan, nak repair tandas satu kolej Batu Kelasi RM200,000. Itu pun tak cukup. Berapa ribu sekolah kita ada? Berapa kolej ada? Berapa ratus ribu tandas yang perlu di repair? Berapa kos? 1.4 bilion. Jadi yang boleh kita tolong, tapi buat sementara waktu. Boleh tak sabar sekejap? Because yang saya nak tolong juga keluarga kita. Pekebun kecil getah, semua mengeluh. Harga getah jatuh, dia nak hidup susah. Dulu tak naik. Yang ceiling harga getah ni. Jadi saya naikkan 20 sen. Daripada RM1.50 naik RM1.70. Naik 20 sen. Kos pada kerajaan saya ingat berapa? 68 juta. It's not small. Should I ignore? No. Sebab dia susah. Kalau you ingat dulu ada keluhan, bantahan pekebun kecil getah di Baling dan Sek. Karena kemiskinan yang sangat ketara. Saya masa itu pemimpin mahasiswa. Di Kuala Lumpur kita buat tunjuk perasaan. Bantah kerajaan tak tolong pekebun kecil getah. Saya ditangkap tanpa bicara. Dimasuk ke Kemunting, pusat tahanan selama 2 tahun. Okey, no problem. Tapi sekarang saya jadi Perdana Menteri. Tolonglah. Itulah maka saya sebut keutamaan. Ya. Keutamaan kita. Sebab tu seorang ulama terkenal, nama dia Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata dalam apa kerja, termasuk dalam agama, dia ada priorities, keutamaan. Fiqh aulawiyat. Ada keutamaan dia. Apakah tidak penting jaga allowance, tambahan allowance? Penting. Di antara allowance dengan tandas, penting lagi tandas. Di antara allowance dengan kehidupan pekebun kecil getah, pekebun kecil getah lagi ambil priority. Selesai pekebun kecil getah, selesai sawah padi, tandas, insya-Allah saya boleh tambah allowance untuk pelajar-pelajar. Okay, last. Okey, kita ambil satu lagi soalan terakhir sebelum kita akhiri sesi kita. Saya ingat wanita lah seorang. Tadi dah lelaki. Okey, di belakang tu. Ya. Bangun. Kamu yang pakai kacamata. Okey, kamu. Okey, tolong bagi mikrofon. Tolong baju merah. Bagi di depan ni. Kamu boleh keluar. Before I ask my question, I would like to say that I would like to take 1 to 2 minutes to ask my question and also give some explanation for that so that it won't be misinterpreted. Okay. Salam kepada yang berhormat Perdana Menteri dan juga YB Menteri Pendidikan. Soalan saya yang saya ingin ajukan kepada Perdana Menteri dan juga YB pada hari ini ialah bilakah sistem kuota akan dimansuhkan dan digantikan dengan sistem meritokrasi. Saya dan kawan-kawan saya serta kawan-kawan di luar yang tidak dikenali terkesan daripada sistem kuota ini hanya kerana mereka tidak memiliki status bumi putera. Sebelum saya pergi lanjut, saya ingin menjelaskan kepada pelajar-pelajar dan rakan-rakan sekalian bahawa Ya. I love all the Malaysia. My stand is not against any Alright, never mind. person. Just ask a question. Never mind. Ask a question. But the Merrily system itself, Yes. I love all, okay? Often questions like this avoided in the name of being sensitive, but being Malaysian is not... No. I've never avoided it. Just ask the question. Okay, coming back to my question, saya ingin memberi justifikasi kepada soalan tersebut.
kawan saya yang mendapat 7A 1B tidak mendapat memasuki matrikulasi. Kawan saya yang mendapat 8A hanya dapat memasuki matrikulasi pada intake kedua selepas membuat raiwan. Sedangkan ada murid dengan hanya 1A, 2A, 3A dengan C dengan D boleh memasuki matrikulasi pada first intake. Mereka tidak perlu layu. Kawan saya yang mendapat Baik, tak apa. I understand. Soalan dibangkitkan, saya dah jawab pun. Kalau you follow temu Anwar, Kelantan, ada yang tanya soalan tu dan saya jawab. Lain kali follow this. Alright, this is an important question. But saya nak terus terang. You kena faham ini. Ya? Soalan sebegini ini, kena ambil tahu tentang sejarah. Tentang ambil tahu social contract. Kalau tanya saya, boleh tak Perdana Menteri tolong kami 1-2 yang ada kelayakan? Itu lebih baik. You nak change policy, you kena fikir. You kata meritocracy. You di sekolah mana? You nak banding dengan sekolah kapit orang Dayak yang sangat rendah mutu dia. You nak banding sekolah Ulu Temeling di mana anak Melayu belajar tanpa kemudahan asas. Why don't you talk and be fair to everybody? What is justice? Justice is fairness. No, tak apa. Kita dengar. Kita tak apa. Saya biar-biar saya jelas. You kena faham tu. Kalau you tanya umpamanya, ada masalah. Yes. What was my response? Saya punya respon, kalau anak itu betul-betul sangat cemerlang, saya dah arah Menteri Pendidikan, cari kes. Sebab itu bila rayuan itu diterima. Tapi janganlah perlekeh pula orang lain yang masuk awal. No. Dengar. Masuk awal kerana kita ada sistem. Kalau okey, nak puas hati you, Anwar Ibrahim hari ini kata batalkan sistem kota. We will lose all the elections in this country and you will suffer more in this country. Run by PAS and Bersatu. Understand that. It's important to understand. Understand? There are many non-Malays here. I'm telling you. Is there no quick fix solution? If a good qualified Chinese student, Indian student, appeal, saya bagi instruction kepada Menteri Pendidikan. Please consider them. Sebab ada anak Cina ini, bukan semua anak Cina kaya. Ada anak Cina susah. Dia dapat 8A. Bagi consideration. Tetapi janganlah umpamanya nak suruh batal sistem kota ini. You suruh batal sistem kota ini, there will be turmoil in this country. Because this was an understanding long ago. The problem is what? Kalau betul ada anak India, anak Cina yang merasakan they have been unfairly treated, then appeal. We will try our level best to consider and take them. This is my position. Tetapi kalau kata meritocracy, you baca, there is one brilliant study tentang meritocracy. The flawed argument by Michael Sanders, a very renowned political philosopher at Harvard University. You cakap meritocracy. Tetapi you tak tahu sekolah yang orang miskin belajar. You tak faham orang yang nak makan pun tidak cukup untuk pergi sekolah. And you nak suruh bersaing dengan anak-anak sekolah di bandar yang lain. Saya datang dari Malay College Kuala Kangsar. Saya tak boleh komplain. Itu sekolah terbaik di antara terbaik di negara ini. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya bukan nak protect orang Malay College. Saya nak protect semua di negara ini. Sebab itu, dasar kita rubah. Apa dia dasar kita rubah? Saya kata kalau sekolah itu daif, saya tak peduli. Sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab, you tolong semua. Ini a shift of the policy. Ini memang dah ada perubahan dasar ini. Tapi do it gradually, do it wisely. You buat cara gopoh, I mean they are my children, the Chinese and the Indian students here. You force us to change course now to satisfy the demand of the extremists. We will be wiped out in the elections. And you will have PAS and Bersatu to govern and you know how they treat you. So please bear with us and understand the historical antecedents, kontrak yang kita ada. Ya. Dan kalau sudah minta Anwar, fahamlah masalah kami. Saya kata okey. Sebab itu saya bagi, selepas ada pertemuan ditanya oleh anak masa itu, saya kata Kementerian Pendidikan have to look.
Ya, ini bukan soal kota, soal ras, ini soal anak individu ini. Dia terasa. Tapi kadang-kadang you bawa contoh-contoh yang ekstrim, seolah-olah orang Melayu ni tak ada yang layak. Orang Melayu tersinggung. I know, Then I know you're not saying it. I'm saying if you're not careful, there's interpretation. Because the only example you give is 1A, 2As. I will check with the ministry how many 1A yang masuk matrikulasi. Ya. Jadi, dan saya tahu juga yang ada 6A, 7A budak Melayu yang tak masuk. You kena fikir. But anyway, biar faham masalah ini. Kalau saya advise, I'm advising you as my children. Lain kali kalau tanya, why don't you appeal? Saya, ada saudara saya, ada 8A. Boleh tak bagi due consideration to her appeal? That will be nicer in this country. Okay? Faham sikit. You nak cakap meritocracy, we need meritocracy in this country. The best, the most brilliant, Melayu ke, Cina ke, India ke, Dayak, we must support. Itu pendidikan saya. The best must be supported irrespective of race. Meritocracy. Tetapi jangan jadikan ini sebagai law. So meritocracy is a flawed argument if you don't talk about fairness. Okay, you ada satu sekolah, ada 60 komputer. Ada satu sekolah, 1000 pelajar, satu komputer. And you say meritocracy. No way can you compete. Meritocracy itu, saya kata, you kena reward. Tetapi jangan nafikan keperluan affirmative action. Di Amerika, dia ada affirmative action for the blacks. Apa dia affirmative action? For the minorities yang dianggap ketinggalan dan tersisih. Dia tak sebut dasar Bumiputera atau kota, tapi ada affirmative action. Saya pernah mengajar sebagai profesor di Georgetown University, Washington DC. Alright? Dan memang ada pelajar-pelajar yang masuk dalam kategori ini, sama ada yang miskin atau affirmative action blacks. The blacks itu diberikan pertimbangan khas. Kalau tidak, the gap will widen between race and it is not good for social mobility. Jadi saya faham, appeal dengan baik, tapi jaga supaya harmoni kita dapat kita kekalkan. There's nothing wrong to ask a question. You have every right to ask a question. My advice to you, dalam negara ini, because very difficult. You know, you seolah-olah oblivious. I only think of my marriage, I don't understand the others. You understand that we are facing a major battle in this country. The direction of this country. I represent a party and a government that wants to adjust. They want to adjust to make sure that we care and consider the participation of all races. You know, I have said this, and because of this, I am penalized. You pergi ke kampung-kampung, termasuk di Pematang Poh Kepala Batas. Apa dia kata kepada Anwar? Anwar ini terlalu ikut China dan India. Dia nak ubah sistem kota. Ini dia punya naratif. Apa kebenaran? Kebenarannya saya kata anak Cina, anak India itu seperti anak saya juga. Di mana dia layak, kita kena tolong. Tapi janganlah bagi peluru kepada dia untuk tembak kita. Akhirnya negara akan rugi. Dan yang lebih rugi bagi saya adalah golongan minoriti negara kita. Bagi saya, minta maaf panjangkan hal ini sebab sangat perlu faham. Sebab kita kadang kita bincang dalam kalangan kita. Sebab itu saya setuju bincang terbuka. Selama ini tak berani, orang nak tanya pasal kota tak berani, nak tanya pasal hak keseimbangan Melayu tak berani. No, you should ask. Where there is ground to improve, we must improve. Ya, Fadilina ada di sini. Saya bawa dalam kabinet. Saya kata, this girl asked me, it's a difficult question. Because she's not interested about kota, but she's thinking about herself atau her sister yang dapat 8 A's. Tolonglah. It's the government's responsibility to try and accommodate. Tetapi when you start talking about quota, then you antagonize and alienate the majority in this country, and we all will suffer at the process.
Jadi saya nasihatkan macam penyelesaiannya rayu baik, biar kita buat adjustment, ya, jangan salah faham anak-anak saya yang Cina, India, please understand, I'm with you, ya, I'm with you, and yeah, when I suffered, ya, bila saya jatuh, dipukul, dipenjarakan, ramai yang bangkit bantu saya. Melayu ramai, Cina ramai, India ramai. Sekarang saya Perdana Menteri. You ingat saya boleh lupa ini? Saya tak akan lupa. Saya tak akan lupa bahawa dalam keadaan saya paling susah, Melayu bangkit, Cina, India, Dayak, Kadazan, they showed their sympathy and support. And now that I'm Prime Minister, it's my duty to laksanakan keadilan dan fair to all. Terima kasih banyak pada soalan itu, dan saya mohon maaf kerana cara lain. Terima kasih pada moderator yang banyak bersabar, dan terima kasih kepada anak-anak. I'm happy, saya gembira dapat bersama-sama dan tengok entusiasme anak-anak, bincang terbuka, ada jawapan yang kurang bersetuju tapi sopan. Itu cara dia. Terima kasih. Saya salute College Matrikulasi. Terima kasih diucapkan kepada PMX kita. Sila berikan tepukan gemuruh.